Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita panas, berita panas. Silakan bang. Ya, Datuk, kawan saya baru hantar Ya. satu keratan headlines dan linknya saya belum dapat lagi, mengatakan bahawa Tun Mahathir mengeluarkan satu kenyataan bahawa bahawasanya memang wujud video kontroversi terhadap Menteri Kanan kita, Datuk. So bermakna semalam di Parlimen Datuk Seri Nazri Aziz ada memberikan beberapa saranan supaya kerajaan yang ada ini tidak mengikut apa yang berlaku pada kerajaan PH, mana ada pertuduhan terpilih dan juga ada fail-fail yang tidak dibawa ke muka keadilan. Okey. Okey, tuan-tuan. Ini satu berita yang menarik mula-mula dimulakan oleh Azmin Ali yang mendedahkan bahawa Perikatan Nasional sebenarnya bukan Mahathir yang tubuhkan, tetapi sebaliknya yang menubuhkannya ialah bukannya Muhyiddin yang tubuhkan, tetapi sebaliknya yang menubuhkan Perikatan Nasional ialah Mahathir. Mahathir yang marah, tuan-tuan, kerana rahsia beliau telah dibocorkan, walaupun beliau cuba bermain sandiwara dikala Muhyiddin membentang belanjawan. Beliau antara orang yang termasuk dalam kumpulan 13 yang membantah belanjawan tersebut. Hakikat dan realitinya, tuan-tuan, mereka ni bagai toke dan boneka, tuan-tuan. Muhyiddin hanyalah boneka kepada Mahathir dan Mahathir adalah toke kepada Muhyiddin. Itu sebenarnya realiti dia. Jadi apabila Azmin sudah membocorkan rahsia Mahathir yang begitu marah ni, tuan-tuan, tuan-tuan tahulah orang tua ni kadang-kadang sensitif sikit. Lebih-lebih lagi Azmin ni sebenarnya anak angkat dia dulu. So bila dia marah ni, tuan-tuan, dia pun mengesahkan bahawa video SEM saya tak boleh sebut dah sebab ada orang tegur, janganlah sebut perkataan tu, marah mak kita kan. Video seks luar tabi'i di antara Azmin dan Haziq, Mahathir mengesahkannya bahawa video itu memang betul wujud. Persoalan dia, apa persoalan dia, tuan-tuan? Persoalan dia tanpa disedari, dua ekor malaun ni, tuan-tuan, tanpa mereka sedari bahawa kenyataan Mahathir itu mengesahkan kenyataan Yang Berhormat Datuk Seri Nazri Aziz dalam Parlimen hari semalam yang mengatakan bahawa wujudnya selective prosecution ataupun pendakwaan terpilih yang melibatkan Menteri Kanan. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan bahawa hari ini yang melindungi Azmin Ali ialah Muhyiddin Yassin. Tetapi sebelum ini selama 22 bulan, tuan-tuan, apabila saya membuat laporan polis pada 11 hari bulan Jun tahun 2019 sehinggalah 1 Mac tahun 2020, orang yang melindungi Azmin yang telah tidak meneruskan proses pendakwaan ke atas Azmin, walaupun Haziq pasangan Azmin telah pun membuat akuan bahawa beliau adalah pasangan Azmin di dalam video tersebut. Orang ini tidak lain tidak bukan, tuan-tuan, ialah Tun Dr. Mahathir sendiri. Jadi dengan pengesahan yang dibuat oleh Mahathir hari ini, Mahathir begitu juga dengan Muhyiddin boleh didakwa di mahkamah, tuan-tuan, kerana melindungi seorang penjenayah. Macam mana penjenayah ni? Ahli-ahli parlimen kita masih lagi nak benarkan beliau memerintah sedangkan beliau sudah pun kehilangan majoriti di parlimen. Saya nak beritahu dengan saudara, mungkin orang yang tak tahu tentang kes ini, saya nak beritahu apa yang berlaku pada hari 11 hari bulan Mei, 11 Mei, saudara, pada tahun
2019. Bulan puasa ni tuan-tuan, bulan puasa. Mengambil keberkatan bulan puasa ni, sekitar jam 1 hingga 2 pagi, Azmin Ali ketika itu berada di dalam sebuah hotel di Hotel 4 Point Sandakan. Di Hotel 4 Point Sandakan. Kemudian seorang lelaki yang bernama Haziq telah masuk menggunakan apa dipanggil ni, hoodie dengan baju belang-belang, telah masuk ke dalam bilik Azmin dan berlakunya peristiwa apa yang dipanggil elephant fight elephant. Selama 45 minit. 45 minit tuan-tuan. Pertembungan di antara Azmin dan juga Haziq berlaku selama 45 minit dengan kerja kuat yang dilakukan oleh Haziq selama 20 minit, namun gagal untuk membuat Azmin ini detail ini detail. Jadi saudara, persoalan yang kita nak bangkitkan, nombor satu, apabila saya membuat laporan polis tuan-tuan, sebulan selepas itu, ketika video itu dihantar kepada saya melalui satu grup yang dipanggil Jamuan Raya Azmin Ali. Saya dimasukkan dalam grup tersebut dan satu video telah diupload dalam grup tersebut mengandungi rakaman perbuatan terkutuk Azmin dan Haziq. Dan apabila saya membuat laporan ini tuan-tuan, saya di lock up satu malam. Bukan setakat di lock up satu malam, saudara, Facebook telah pun disable account saya, Lokman Nur bin Adam. Sehingga hari ini disable. Walaupun follower saya dah beratus ribu tuan-tuan, tetapi Facebook telah disable account saya. Pada hari yang sama, Instagram juga telah disable account Lokman Nur bin Adam, account saya. Dan keesokan harinya, saya punya account YouTube juga telah pun di-delete. Hilang begitu saja tuan-tuan. Okey. Ini kehebatan Azmin Ali yang hari ini masih terserlah bila mana saya mendedahkan tentang Zeti yang terlibat dalam konspirasi untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib, yang membantu Jolo membawa masuk duit daripada luar. Saudara, akhirnya baru-baru ini mereka telah disable satu akaun Facebook saya, Lokman Adam, tapi disebabkan akaun itu menjadi admin kepada Lokman Nur Adam, mereka ingat saya tidak boleh pakai lagi akaun Lokman Nur Adam ni. Tetapi sebaliknya tuan-tuan, saya ada backup admin iaitu Lokman Nur Adam. So saya masih boleh guna page Lokman Nur Adam. Tetapi bila saya masih boleh live, mereka release balik Lokman Adam punya FB boleh pakai. Selepas itu mereka godam dan akhirnya mereka berjaya mengambil alih tuan-tuan. Menggunakan tipu muslihat, menggunakan hackers, akhirnya mereka berjaya mengambil alih page Lokman Adam yang hari ini sudah menjadi page yang menayangkan tentang gambar-gambar seks. Tidak ada sebarang posting, tetapi sengaja dipost di ruang status saya, dan mereka dah remove saya sebagai admin. Saya nak padam tak boleh, saya nak post tak boleh, saya nak live menggunakan akaun tersebut pun tak boleh. Dikawal sepenuhnya oleh geng-geng Azmin dan Barwa-Barwa ini tuan-tuan. Cuma hari ini saya nak beritahu dengan saudara. Pertama sekali bukti yang kita ada jelas ialah bukti video yang dirakam sendiri oleh Haziq. Daripada satu surat pengakuan, pihak Haziq mengaku kepada pihak polis Jabatan Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman. Haziq mengaku bahawa beliau telah menerima satu bentuk macam power bank, macam power bank, di mana power bank ini ada alat merakam video. Beliaulah yang telah meletakkan alat ini di dalam bilik Azmin, diletakkannya di atas televisyen berdekatan dengan katil yang menyebabkan
video di antara Azmin dan Haziq dapat dilihat dengan sangat jelas. Boleh dilihat oleh 32 juta rakyat Malaysia kecuali Ketua Polis Negara Hamid Badu. Dia seorang je tuan-tuan yang tak nampak, yang lain boleh nampak dengan jelas. Okey. Ini pertama, ada video. Dan sebelum ini saya hanya mengantar rakaman video yang bukan asli. Maknanya video tersebut diupload ke dalam WhatsApp. Bila saya ekstrak daripada WhatsApp, ianya bukan video yang asli. Namun ianya cukup untuk digunakan oleh pakar forensik daripada Indonesia, pakar forensik daripada Birmingham, United Kingdom, untuk mengesahkan bahawa si pelaku di dalam gambar tersebut sama seperti gambar Azmin Ali yang kita berikan, sama seperti gambar Haziq yang kita berikan. Maknanya, tuan-tuan, kesahihan video tersebut sudah pun disahkan oleh pakar-pakar forensik video. Tetapi, saudara, sebelum jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan 1.0 dan naiknya kerajaan Pakatan Harapan 2.0 alias Perikatan Nasional, saudara, satu pihak telah pun menghantar alat perakam beserta dengan video yang dirakam di dalam alat tersebut, diberikan kepada pihak polis, ditinggalkan di restoran Rebung berhampiran dengan Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, dan pihak Jabatan Siasatan Jenayah mengesahkan telah menerima rakaman asal, video asal dan alat perakam asal. Persoalan dia, kenapa sehingga hari ini tidak ada pendakwaan ke atas Azmin? Kedua, salah seorang daripada pelaku itu, Haziq, sudah pun mengaku, tuan-tuan, sudah pun mengaku dan membolehkan Azmin didakwa di bawah Seksyen 377 Kanun Acara Jenayah kerana melakukan seks luar tabi'i bersama dengan Haziq. Sepatutnya Haziq boleh didakwa dan sepatutnya, tuan-tuan, Azmin juga boleh didakwa. Kenapa Mahathir dan juga Muhyiddin melindungi Azmin sehingga hari ini? Ketiga, tuan-tuan, ketika mereka bersama ni, Azmin pegang telefon di tangannya. Maknanya telefon berada di dalam bilik. Begitu juga Haziq juga memegang telefon, dibawa masuk ke dalam bilik Azmin Ali. Saudara, data daripada network provider membuktikan bahawa kedua-dua telefon berada berhampiran di dalam bilik di hotel Four Point Sandakan. Jadi bagaimana mungkin kes ini tidak boleh diteruskan oleh pihak pendakwa raya, sama ada dulu Peguam Negara kita Tommy Thomas ataupun sekarang Idrus Harun. Dua-dua mempunyai cukup bukti, tuan-tuan. Keempat, saya nak beritahu. Keempat, apa lagi yang boleh kita gunakan sebagai bukti? Apabila Azmin duduk di bilik tersebut, Haziq juga duduk di bilik tersebut, mungkin ada cecair yang masih ada yang boleh kita ekstrak DNA daripadanya. Azmin tidur, bantal tu mungkin sarung bantal dicuci, mungkin alas cadar dicuci, tetapi masakan hotel menggunakan sarung bantal dan alas cadar yang waterproof. Maknanya ketika tidur air liur meleleh, air liur itu, tuan-tuan, kita boleh ekstrak DNA daripada air liur tersebut yang mungkin terletak di tilam ataupun terletak di bantal. Jadi persoalan dia, kenapa bukti ini tidak dikemukakan untuk mendakwa Azmin, tuan-tuan? Kelima, tuan-tuan, apabila Azmin masuk bilik tersebut, alat perakam ataupun CCTV hotel tersebut, CCTV hotel tersebut telah merakam Azmin memasuki bilik tersebut. Begitu juga dengan
Haziq, apabila Haziq memasuki bilik tersebut, saudara, perbuatan memasuki hotel tersebut, bilik tersebut, duduk di dalam sana selama 45 minit, ianya dirakam penuh oleh CCTV hotel. Namun sebaik saja saya membuat laporan polis, polis telah pun bergegas, polis yang ditugaskan oleh Hamid Badu telah pun bergegas pergi ke hotel tersebut. Dan tiba-tiba apabila setiausaha politik kepada Anwar Ibrahim keluar daripada tahanan, beliau memberitahu bahawa pihak polis memberitahu beliau bahawa rakaman CCTV hotel tersebut telah hilang. Macam mana telah hilang, tuan-tuan? Sedangkan tak ada orang lain boleh ambil CCTV ini kecuali pihak polis di bawah jagaan Hamid Badu. Jadi saudara, dengan 5 bukti ini, hari ini telah jelas bahawa Muhyiddin Yassin dan Mahathir Mohamad telah melakukan kesalahan jenayah melindungi seorang penjenayah. Bukan setakat itu, telah mengangkat penjenayah ini sebagai Menteri Kanan, tuan-tuan. Hari ini Muhyiddin, tuan-tuan, telah mengangkat penjenayah seks luar tabi ini sebagai Timbalan Perdana Menteri. Cuma tak disebut nama Timbalan Perdana Menteri, tetapi Menteri Kanan 1. Itu sebabnya, saudara, saya merayu kepada sahabat-sahabat ahli parlimen daripada Barisan Nasional, memandangkan hari ini telah jelas lagi bersuluh bahawa tuntutan kita demi rakyat yang meminta supaya KWSP dibenarkan kepada semua pencarum mengeluarkan maksimum RM10,000. Tapi hari ini mereka dah kencing. Tidak seperti mana yang Zafrul katakan 8.2 juta yang akan menikmati. Hakikat dan realitinya, mereka memilih-milih dan menyusahkan dengan meletakkan syarat-syarat yang tidak masuk akal, yang saya yakin akhirnya jumlah yang bakal menikmati hak mereka untuk mengeluarkan duit KWSP tak sampai pun separuh daripada jumlah 8.2 juta orang ini, tuan-tuan. Kedua, mereka juga menipu dengan mengatakan bahawa mereka akan memberikan 6 bulan moratorium kepada semua. Rupa-rupanya, tuan-tuan, walaupun Zafrul membuat pengumuman pada 26 hari bulan November, saudara, tetapi hakikat dan realitinya, mereka yang boleh menikmati moratorium ini hanya boleh menikmati moratorium bagi bulan Disember, sekiranya mereka belum memohon. Kena mohon backdated. Siapa yang dengar apa yang diungkapkan oleh Zafrul 26 hari bulan, mereka kena mohon moratorium 2 bulan yang lalu. Inilah kebahlulan kerajaan PH 2.0 ni, tuan-tuan. Kalau tak mohon 2 bulan yang lalu, maka kalau dia mohon dan diluluskan untuk mendapatkan moratorium, mereka hanya boleh mendapat moratorium untuk bulan Disember sahaja. Disember sahaja. Jadi itu sebabnya, saudara, dah tak ada pilihan bagi rakan-rakan MP-MP Barisan Nasional. Tolong bulatkan tekad anda, kuatkan semangat anda. Pastikan bajet 2021 ini akan ditolak dalam siri pengundian yang mendatang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.